Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam menyalurkan bantuan kewangan sebanyak RM59,050 kepada bangsa insiden kebakaran di Kampung Bintawak Hilir yang berlaku pada 5 Januari lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan tersebut diberikan menerusi cek dan mengikut kuantum atau bahagian yang telah ditetapkan JKM. Jelasnya, ia juga disalurkan di bawah bantuan bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, termasuk wang saku, makanan, pakaian harian, pakaian dan peralatan sekolah, kelengkapan tidur, peralatan dapur serta bantuan bahan binaan. Kita harap dengan adanya bantuan daripada masa kebakaran ini daripada kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada kerajaan negeri, kita harap dia akan dapat membantu mereka ini nanti untuk memulakan menghadapi waktu susah ini. Nombor dua ialah tadi mereka bertanya bila mereka boleh keluar. Jadi saya tanya dahulu adakah mereka sudah ada tempat tinggal. Jadi didapati ada yang sudah dapat rumah di kampung ini sendiri, rumah adik. Pengeluh rumah adik, perlu dah ada rumah adik pun ada yang dapat rumah sewa, menyewa di kampung ini, ada yang menyewa di tempat lain dan sebagainya. Maknanya sudah ada tempat tempat mereka berpindah, tidak perlu lagi tinggal di sini. So saya kata kalau sudah ada tempat, jadi bolehlah berpindah keluar. Tapi maklumkan kepada kita supaya kita tahu, okey, mereka ini telah pindah di mana dan dengan itu kita akan tutupkan tempat ini adalah sementara. Ianya bukan tempat yang ideal sebab tidak ada tandas itu terpaksa menggunakan masjid. Mandinya juga tempat dan panasnya. Tapi kalau dah ada tempat baru, alhamdulillah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyerahkan cek bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kampung Bintawak Hilir di Kuching pada Isnin. Terdahulu, insiden kebakaran tersebut telah mengakibatkan 7 rumah terbakar 100%, manakala 2 rumah lagi terjejas sebahagian. Hadir sama Setiausaha Tetap Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK Noriah Ahmad dan Pengarah JKMS Adana Jet. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet dan Perbadanan Sukan Sarawak SSC akan menggandakan usaha untuk memastikan Sarawak telah bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah Sukan Malaysia SUKMA pada Ogos depan. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentak Jabu berkata, setakat ini persiapan dari aspek penyediaan fasiliti sukan berjalan mengikut jadual namun berdepan kekangan untuk membawa masuk kelengkapan sukan dari luar negara. Selain itu, katanya kenaikan kos pengangkutan kapal juga memberikan cabaran kepada Sarawak untuk melengkapkan fasiliti-fasiliti sukan tersebut. Dan banyak satu daripada cabaran besar kita adalah untuk mendapatkan perkakas all the equipment to come here in time. And now we have a lot of problem with transportation seperti dari Europe. Peningkatan dari segi harga shipment dan sebagainya telah meningkat. Dan we are already in discussion dengan kementerian dan juga SSC. Kita terpaksa membantu lah. Kalau tidak, we cannot hold our tournament. So, but this needs to be a concerted effort. So terima kasihlah, everybody is concerned about this. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah media selepas menyempurnakan perasmian Sukan Sarawak Suksar ke-3 Sibu 2023 di Stadium Tertutup Sibu pada Isnin. Katanya pihak MySet dan SSC sentiasa memantau rapi kekangan yang ada untuk memastikan persiapan Sarawak dari aspek penyediaan fasiliti sukan lengkap sepenuhnya dan bersedia menganjurkan SUKMA ke-21 pada Ogos nanti.
Sementara itu, Datuk Gerald juga percaya Sibu berupaya menjadi tuan rumah penganjuran acara sukan besar kerana memiliki pelbagai fasiliti sukan termasuk pegawai teknikal yang terlatih. Yeah, why not? Yeah, if you see what your facilities you have, not only facilities, you have the technical people around. This is something that I'm very happy about the development. And plus, you have actually world class. Azman Hashim complex is, you can hold athletics that day. They had the SAA athletics on there. It's good, and we have all the equipment. So now, if you look into the details of it, every sports, these 13 sports that we have, the equipment, the taekwondo people, all using new sensors and all that. And this is the new development in sports. We have to comply and abide, or else kita macam ketinggalan zaman lah. And this costs a lot of money. This costs a lot of money. So we want persatuan dan juga dari segi persiapan latihan dan juga technical, as I said, is very very important. Hadir sama Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti, Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin Setiausaha Tetap MySet Morshidi Frederick, Timbalan Setiausaha Tetap MySet Dol Hadi Marzuki, Ketua Pegawai Eksekutif SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan, Residen Bahagian Sibu Datuk Wong Hee Sian, Residen Betong Richard Michael Abu Nawas, Residen Miri Jamali Busri dan Residen Muka Kueh Leipo. Dahulu, Datuk Wong Hee Sian dalam ucapan aluannya berkata pemilihan bahagian Sibu sebagai tuan rumah Suksar edisi ketiga sememangnya menjadi kebanggaan warga Sibu dan satu penghormatan besar untuk warga bandar itu. Katanya penganjuran tamasya ini telah menjadi landasan memupuk perpaduan dan merapatkan silaturahim dalam kalangan agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan masyarakat. Kerjasama yang erat dan rapat ini memudahkan dan melancarkan persediaan Suksa 3 Sibu dan perlu dikekal dan diperkasakan memandangkan sinergi ini melambangkan solidariti yang utuh dan tiada ternilai antara pelbagai kaum dan agama. Melalui Suksar, katanya, para atlet yang menunjukkan kecemerlangan berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi bagi mewakili negeri. Perasmian Suksar kali ini amat signifikan bagi warga Zon Tengah apabila seramai 5 atlet veterannya yang pernah mewakili Sarawak dan Malaysia dalam sukan taekwondo, bola keranjang dan bola tampar iaitu Kong Sing Ong, Eng Sing Ti, Pang Ning Sing, Lim Tek Guang dan Pang Si Chuang diberi penghormatan sebagai pembawa bendera kejohanan. Ke pengembangan lain, Majlis Daerah Betong telah mengadakan lawatan ke tapak projek program transformasi luar bandar RTP di 3 rumah panjang kawasan Debak, Betong baru-baru ini. Projek-projek tersebut adalah projek RTP yang dirancang oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas yang juga selaku Adun Bukit Saban. Turut serta dalam sesi lawatan tersebut ialah Pejabat Residen Betong, Pejabat Daerah Betong, Pejabat Daerah Kecil Debak dan Pusat Khidmat Bukit Saban. Lokasi pertama ialah di Rumah Lembang Inar, Debak yang mana projek RTP tersebut adalah membina stor biro wanita dan tandas awam. Manakala lokasi kedua iaitu Rumah Jamit Nanga Teruk Atas Debak juga membina stor biro wanita dan tandas awam. Sementara itu, bagi Rumah Reji Tarum Debak, projek RTP tersebut adalah membina tandas awam sahaja. Projek ini akan dilaksanakan secara gotong royong oleh JKK ketiga-tiga rumah panjang tersebut. Manakala di Bintulu, seramai 17 individu telah menerima sumbangan berupa bakul makanan sempena program Food Basket Santuni Community, anjuran Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam Daerah Bintulu dengan kerjasama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu LAKIB. Sumbangan itu telah diserahkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki baru-baru ini dengan tujuan membantu dan menyantuni golongan yang kurang berkemampuan dengan pemberian makanan asas dan keperluan-keperluan penting. Penganjuran program ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan keselamatan dan berkongsi pengetahuan kepada komuniti setempat dalam menangani risiko aktiviti jenayah di perairan serta isu penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang khususnya di kawasan Dun Jepak. Dan daripada itu, terdapat pelbagai komponen program termasuk pameran agensi serta berkongsi maklumat terkini tentang bantuan,
sokongan dan perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan dan agensi kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan. Di Saratog pula, Majlis Kecemerlangan atau Ja'azaitu Mumtaaziin untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Saratog telah berlangsung dengan jayanya pada Sabtu. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Adun Galaka Muhammad Duri di Dewan As-Saadah SMK Agama Saratog. Majlis yang diadakan setiap tahun ini menjadi suatu wadah yang signifikan bagi pihak sekolah meraihkan pelajar yang menunjukkan potensi dan kesungguhan dalam usaha menjana serta memacu kecemerlangan diri. Dalam majlis sama, Muhammad Duri turut memberikan sumbangan di bawah peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM30,000 untuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Agama Saratog. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media Lukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Mengakhiri berita Lukas dengan paparan perasmian Sukan Sarawak Suksar ketiga Sibu 2023 di Stadium Tertutup Sibu pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam Lukas.